Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali pimpinan-pimpinan Parti Keadilan, PAS dan juga DAP, adik kakak semua yang ada bersama-sama kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita nak tukar selera. Kalau tadi dengan penceramah-penceramah sebelum saya, kita banyak menyentuh isu-isu berkaitan dan politik nasional ataupun politik internasional. Jadi sekarang saya nak bawa kita kepada politik Sibu dan politik Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menghadapi pilihan rakyat kecil untuk P212 Sibu. Dan secara khususnya saya nak menunjukkan ceramah saya ini kepada penduduk-penduduk di kawasan Dun Nangka. Adik kakak sekalian, Dun Nangka majoriti daripada pengundi-pengundinya terdiri daripada orang-orang Melayu dan orang Melanau, juga termasuk orang Cina dan orang Iban. Jadi soalan saya pada malam ini, saya nak bawa tuan-tuan, adik kakak di kawasan Dun Nangka supaya sama-sama kita merenung satu persoalan. Kita sudah berada di bawah Barisan Nasional hampir 50 tahun. Di Sibu ada satu tim yang dinamakan Success Team ataupun pasukan wawasan yang telah ditubuh oleh SUPP. Jadi saya nak bawa orang-orang di Nangka melihat apa yang telah dilakukan oleh tim wawasan ini. Apakah tim wawasan ini telah menjawab semua masalah-masalah, menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang dihadapi di Sibu, terutama sekali di kawasan Nangka. Bayang saja masalah tanah yang melibatkan penduduk-penduduk, terutama sekali orang Melayu dan orang Melanau di kawasan Nangka. Lihat apa yang berlaku di Kampung Hilir, Kampung Datus, Kampung Bandung di daerah ini. Saya rasa kita telah menduduki kawasan ini tidak kurang daripada 100 tahun. Persoalannya, kita belum lagi diberi hak milik ke atas tanah yang telah kita duduki hampir atau lebih 100 tahun. Persoalan ini harus dijawab oleh Taib Mahmud, bos saya dulu. Itu kepala dia. Itu bos yang paling besar yang memimpin Barisan Nasional di Sarawak. Dan yang kedua kepada pasukan wawasan yang telah ditubuh oleh SUPP. Apakah pernah mereka memikirkan masalah ini? Kalau dah hampir 50 tahun tidak ada usaha sama sekali untuk mengeluar surat tanah untuk kita semua. Berapa puluh tahun lagi mereka nak tunggu? Sehingga satu generasi bertukar kepada satu generasi yang lain. Saya rasa orang Sibu, orang Nangka sudah hilang kesabaran. Betul? Jadi kalau kesabaran dah hilang, apa yang harus kita buat? Kalau dah Barisan Nasional tidak mampu menyelesaikan masalah ini, saya rasa masalah ini tidak begitu besar. Bukan soal tidak mampu untuk menyelesaikan, tapi memang tidak mahu untuk menyelesaikan. Kalau sudah tidak mahu untuk menyelesaikan masalah ini, jawapannya kepada orang Nangka, tolak Barisan Nasional. Itu jawapan yang sewajar-wajarnya. Saya dengar masalah orang Nangka, orang Bandung, Jalan Datus, Kampung Hilir dan sebagainya.
kononnya nak dipindahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, tanah yang tuan-tuan duduki pada masa ini, saya anggap sebagai lumbung emas. Ianya duduk di tengah-tengah bandar. Bagi saya, nilai tanah yang tuan-tuan duduk walaupun dengan rumah yang terombang-ambing itu, 1 poin. Ini cakap Sarawak. 1 poin, kalau 100 poin 1 ekar. 1 poin nilainya tidak kurang 30,000. Ini nilai sebetul tanah yang tuan-tuan duduki itu. 1 poin 30,000. 1 ekar 100 poin. 1 ekar 3 juta. Jadi kalau tuan-tuan mempunyai 20 poin saja sebagai tapak rumah itu, nilainya 20 kali 30, bukan 60,000, 600,000. Ini yang disembunyikan oleh kumpulan wawasan sub. Sub eko kah, sub power kah? Itu sajalah mereka. Dia sembunyikan nilai sebenar tanah tuan-tuan. Jadi gunakan YB dari Barisan Nasional, terutama sekali YB Nangka. Tahu kan siapa YB Nangka? Wong Bimi. Sebagai agen atau sebagai broker untuk membujuk tuan-tuan dan puan-puan supaya melepaskan tanah ini untuk dibangunkan oleh kumpulan wawasan, tanpa memberitahu tuan-tuan nilai tanah tuan-tuan yang sebenarnya. Jadi malam ini saya dedahkan. Jadi tuan-tuan tahu, kalau besoknya mereka datang berkempen, tanya betulkah tidak apa yang saya dedahkan ini. Ini tuan-tuan harus tahu. Tidak ada orang lain yang tahu, sebab tuan tidak diberi tahu. Mereka tak akan bagi tahu. Jadi bagi tahu penyokong-penyokong kita, bagi tahu penyokong-penyokong Barisan Nasional, orang-orang PBB, ibu-ibu PBB. Inilah yang mereka sembunyikan pada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan kakak-kakak. Jangan kita terlalu gairah pakai pakaian Barisan Nasional, sokong SUPP. Sebenarnya kita menyokong orang meruntuh, merampas hak kita, yang menyembunyikan nilai sebenarnya hak kita. Tolong, ya, kalau mereka jujur selama ini, saya rasa masalah ini tidak terpendam begitu saja. Jadi sudah sampai masanya, mulai daripada pilihan raya kecil ini, kita membuat satu perubahan yang besar daripada suatu yang kecil. Tuntut daripada mereka. Betul, Pakatan Rakyat, DAP, PKR, PAS, kita tidak mampu untuk melakukan perubahan dari segi hak milik tanah tuan-tuan. Tapi pendedahan saya pada malam ini membuat tuan-tuan mampu untuk mengubah, mampu untuk menuntut, mampu untuk memaksa mereka melakukan perkara yang sepatutnya dilakukan. Robert Lau Junior memang seorang yang kaya raya. Betul? Betul. Konglomerat perniagaan di mana keluarga beliau terlibat, saya rasa bernilai tidak kurang berbilion-bilion ringgit. Hasil daripada kayu balak di persekitaran tuan-tuan di Sibu ini. Sudah begitu banyak berpuluhan tahun, saya rasa tak kurang 30 tahun, mereka menggarap hasil hutan daripada kawasan ini. Pernahkah bapaknya ke dulu atau sekarang anaknya sebelum ini, sebelum pilihan raya, masuk kampung Bandung, masuk kampung Hilir, masuk kampung Datus untuk membahagi-bahagikan hasil daripada kayu balak yang telah mereka garap itu? Pernah? Itu yang sepatutnya dilakukan, ya. Mereka sudah dapat begitu banyak dan begitu besar daripada hasil bumi, hasil balak daripada kawasan ini. Jadi mungkin besok
mungkin lusa, atau mungkin 15 hari bulan, atau 5 malam sebelum 16 hari bulan, mereka akan pergi ke rumah-rumah dengan